Semua para pendengar yang setia bersama kami pada hari ini dan juga hari-hari yang lain di sesi Ladies on Air LOA. Dan pada hari ini kita menjemput dua orang tetamu istimewa yang telah menubuhkan dan menjadi ahli yang aktif dalam sebuah penubuhan, iaitu penubuhan dapur jalanan. Kalau sesiapa yang tidak pernah lagi mendengar persatuan ini, jadi sama-samalah kita mengenali pertubuhan ataupun persatuan ini. Jadi penceramah kita pada hari ini iaitu yang pertama, kita ada dua. Yang pertama, saudara Muhammad Izwandi atau dikenali juga sebagai Pak Wan. Kini bekerja sebagai jurutera dalam bidang sebagai jurutera, dan beliau telah menerima pendidikannya dalam bidang teknologi dan communication, kalau saya tak silap kan, di UiTM. Manakala penceramah yang kedua kita pula merupakan saudara Abdul Hadi Khalid, dan kini bekerja sebagai programmer radio di Bangsa Utama. Betul ke? Betul. Dan beliau telah menerima pendidikan Bachelor Economics di UIA. Dan kita bergerak terus ke soalan pertama kita pada hari ini. Jadi kepada saudara-saudara, apakah sebenarnya cerita di sebalik penubuhan, juga peranan serta motivasi penubuhan dapur jalanan ini? Boleh ke anda ceritakan sedikit pada kami semua? Silakan. Okey. Pada mulanya kita amat betul lah, sebab kita ada satu space, satu tempat yang kita kerap buat aktiviti dekat tempat tu lah. Tempat tu nama Kelab Bangsa Utama. So antara aktiviti yang selalu kita buat macam forum, discussion, screening, itu pun tempat Hadi bekerja sebagai penyelaras program untuk Radio Bangsa Utama lah. And then kita dapat idea untuk nak buat something lah dengan projek community lah, sebab kita rasa keperluan untuk anak-anak muda terlibat secara terus dengan komuniti, kenal dengan komuniti, and kita rasa kepentingan tu penting lah, sebab dari situ baru kita boleh belajar macam mana permasalahan yang ada di bawah, dan kita boleh faham lah apa yang sebenarnya terjadi tu kan. And then that's how kita dapat idea untuk buat dapur jalanan. And di kalangan kita pun sebenarnya ada kawan yang sebelum ni pernah terlibat dengan aktiviti sebelum ni, aktiviti yang macam dapur jalanan ni dengan Food Box lah. So kita come up dengan idea untuk hasilkan dapur jalanan dalam satu version yang lokal, versi tempatan lah. Asalnya nama agak tak tempatan lah, street project. Jadi kita rasa macam kita nak dekatkan ada nilai-nilai lokal tu kan. So kita pakai bangsa, that's why sekarang dia dapat nama dapur jalanan Sempurna. Ini nama. Sebenarnya kami kira kelompok kawan-kawan lah kan, jaringan-jaringan. Kalau ikut betulnya mula tahun 2010 di satu kelab, satu space yang namanya 50B. Sekarang ni kita berada di Kelab Bangsa Utama di 52C. Jadi di 50B tu kita pun dah start buat yang mulakan tu kawan-kawan mahasiswa apa semualah, macam Chris Koy, Hilman Idham, Yung Sualan Singh, dan beberapa orang lagi lah. Jadi kat situ kita dah buat macam program forum, screening, macam-macam lah. Tapi lepas tu Radio Bangsa Utama pun bermula kat situ juga. Jadi bila kita pindah ke space yang lagi besar, space yang sekarang ni, iaitu 52C, jadi ada satu ruang untuk dapur. Jadi kawan-kawan macam Pak Wan
dan ada lagi seorang dua orang kawan, Acong dengan Kecil. Mereka ni pernah terlibat dengan football bomb Kuala Lumpur dan football bomb Penang. Jadi mereka mengajukan kita, sebab kita dah buat forum macam-macam lah untuk awareness kan, untuk orang cakap membawa kesedaran kepada anak muda, perbincangan apa semua. Cuma ada seakan-akan macam ada benda yang tak cukup. Jadi mungkin macam Pak Wan, Kecil ataupun Acong melihat tindakan tu tak ada. Maksudnya kita dah sedar, kita dah diperkasakan, empowered. Lepas nak ke mana? Jadi dicadangkan projek community. Jadi banyaklah projek yang dibincangkan, kelas tuition, itu ini apa semua. Tetapi sebab mungkin pengalaman tiga-tiga ni berpengalaman tentang aktiviti berkongsi makanan ni dan ada dapur, mereka mengajukan bahawa diadakan sama sekali kecil diadakan satu program community, projek masyarakat, kerja bakti, berkongsi makanan lah. Jadi kami mula dari situ lah. Jadi motivasi dia mungkin itu motivasi yang paling utama lah. Tapi motivasi secara individu tu berlainan lah. Macam saya, secara individu saya melihat kepada bagus kita ada satu aktiviti mingguan yang dijalankan setiap minggu tanpa henti, kecuali hari raya apa semualah. Sebab hari raya pun homeless ni pun boleh kampung. Jadi dia bagi saya permulaannya nampak untuk team building lah sebenarnya. Bila kita bekerja sekali apa semua setiap minggu secara konsisten, kita akan tahu apa kelebihan diri kita, apa kelemahan diri kita, apa kelebihan kita sebagai pasukan dan apa kekurangan kita sebagai pasukan lah. Jadi itu menyebabkan kita selepas tu bila kita bekerja lebih lancar lah. Macam saya dah tahu, contoh Pak Wan, saya dah tahu kalau situasi macam ni macam mana apa semua, jadi komunikasi tu lebih lancar semua. Itu motivasi awal saya lah. Tapi lepas tu dia berkembang lah, berkembang menjadi satu bentuk protes baru. Mula kami protes terhadap pengambilan ataupun cara pemerintah dan juga cara kita sebagai orang Malaysia, warga Malaysia melihat bangunan-bangunan warisan ni sebagai satu tinggalan-tinggalan yang menyusahkan. Jadi kita robohkan, nak buat bangunan-bangunan yang lebih moden. Jadi kita pun memprotes terhadap apa itu masuk pembangunan, membawa kepada dia makin lama macam dah 3 tahun. Jadi benda tu berkembang, pengalaman kita makin banyak, kita melihat pun makin banyak. Jadi kalau saya sekarang ni lebih kepada macam tentang saya sebagai individu protes saya terhadap polisi pembangunan dan juga polisi pembahasan kemiskinan yang lapuk lah. Itu saya sebagai individu lah. So macam saya dapat ada beberapa benda yang bila proses 3 tahun tu macam-macam benda yang nampak lah. Yang paling yang saya rasa teruja sekali apabila kita lihat semangat anak muda yang datang kat situ nak bantu, nak mengubah something lah. Sebab bagi kita even pada awalnya mereka nampak ini hanya sekadar nak beri makan, ini hanya sekadar nak tolong beri makan, buah lepas tu balik. Tapi actually dia ada benda yang sebalik tu lah. Iaitu semangat Malaysia tu, semangat mostly semangat Malaysia tu lah. Kita nampak bila kita beritahu step satu tu actually bukannya sekadar makan, it's a kritik atas apa yang berlaku, situation yang berlaku itulah. One of bentuk protes seperti yang tadi cakapkan. And kita pun yang bahkan saya makin nak buat actually bila nampak kelibatan anak muda tu, itu yang kata macam perlu untuk build something lah kan. Ya, walaupun kita buat setiap minggu, tapi setiap minggu tu macam lain. Sebab setiap minggu tu kita akan ada, terutama sekali anak-anak muda yang akan datang, yang baru first time jumpa apa semua. Kita buat aktiviti bersama lah. Jadi tu satu lagi macam protes bentuk baru lah kan. Protes ni macam-macam cara kan. Bukan sahaja berhimpun atau berdemonstrasi. Jadi saya memilih untuk protes dengan cara berkongsi makanan dengan miskin kota lah. Jadi benda ni berkembang, dia dinamik, dia progresif, maksudnya dia tak stagnan. Kita pun tak ada satu orang cakap manifesto yang itulah dia kan. Kena ikut orang kata follow to the T lah, tak ada. Jadi kita pun mungkin kelebihan kita sangat inklusif. Kita melibatkan semua orang,
kisah umur ke pengalaman ke apa semua, jantina ke apa ke, kami sangat inklusif lah. So mungkin itu kelebihannya tu. Jadi dan bila saya cakap lah, benda ni dia macam sebelum kami start ni, kami lebih kepada strategi macam mana nak buat ni apa semua, apakah tuntutan kita utama. Tapi lepas tu dia berkembang dan saya sekarang saya dapat melihat macam perjalanan ni menjadi seolah-olah macam permulaan atau pengenalan kepada anak-anak muda tentang aktivisme lah, tentang kerja bakti, kerja komuniti, dan jika mahu ke satu aktiviti yang lebih serius, boleh pergi ke organisasi yang lebih, orang cakap lebih established lah. Macam kita ni lebih introductory lah, jadi kita pun tak ada satu structure yang yang kuat ataupun yang top to bottom, tak ada. Kita ada macam coordinator, kita ada volunteer, itu lah. Banyak lebar. Baiklah, terima kasih atas definisi sedikit tentang persatuan dan perjalanan ini. Dan saya amat tertarik dengan sejarah persatuan ini, kerana pertubuhan ini secara kita tahu, secara saudara lebih tahu tadi, ditubuhkan pada tahun 2010, dan ini membawa kita ke soalan kedua, iaitu daripada tahun 2010 itu pastinya ada banyak kenangan pahit dan manis yang saudara-saudara telah melalui bersama. Jadi bolehkah saudara-saudara berkongsi sedikit pengalaman pahit dan manis ini kepada kami, supaya dapat memberikan inspirasi untuk kami meneruskan lagi pertubuhan kami dan Arif ini. Okey, dipersilakan. Okey, actually 2013 lah untuk dapur jalanan. Tapi 2010 tu 2010 tu actually yang awal-awal gila. Okey, bagi saya yang pahit manis ni, yang paling best lah, time yang ketika Menteri Wilayah tu lah, dia buat statement yang mengatakan golongan miskin kota ni perlu dibuat keluar, and dia statement yang menghalang untuk kita se-region ni daripada terus buat kerja bakti ni lah. Itu yang time tu actually yang paling bad lah, sebab kita tak sangka kita dapat satu, kita kan awal agak pressure lah, so kita pun macam terus cepat-cepat keluar statement yang kita takkan patuh patuh arahan and tutup kita punya kerja. And once bila kita start serving yang first tu, kita expect macam-macam lah kan, takut penguasa datang lah, yang tangkap lah kan. But yang datang tu, support yang datang tu actually memang paling cun kali lah tu. Orang penuh, kawan-kawan, banyak grup NGO lain support, service lain join untuk sama-sama concern lah mengenai isu ni. Itu momen-momen yang saya paling menarik. Saya pun sama macam Pak Wan lah. Bagi saya, kita tak memandang dapur jalanan ni sebagai satu pertubuhan ke apa. Dia satu gerakan, satu kempen, satu projek. Dan kalau nak buat kerja-kerja bakti, kerja-kerja sukarela ni, yang penting sekali you have to have fun. Kena berseronok lah. Ataupun kena cari jalan supaya benda tu seronok lah. Bila mana benda tu dah jadi satu beban, dia jadi tak best, kena move on lah. Tapi kami masih lagi beban. Dan macam saya tak ada pengalaman pahit lah. Setakat ni tak ada pengalaman pahit, dan saya rasa takkan ada pengalaman pahit pun buat kerja bakti sini. Dan pengalaman manis tu lah masa bandar Tengku Adnan dia keluar beberapa kenyataan, dan kita pun tak adalah keluar kenyataan yang orang cakap yang agresif pun. Kita just cakap macam kita takkan berhentikan operasi, kita masih akan meneruskan, dan kita juga menjemput dia datang sini tengok kotor ke tidak, sebab kita kata
sebagai warga negara kita tak perlu kan kebenaran mana-mana pihak kebenaran pemerintah untuk buat itu. Itu pandangan kami dan kami dah buat satu statement apa semua. Kerana kami tengok organisasi-organisasi lain ada yang terus berhenti, ada yang mengambil jalan untuk berbincang. Macam kami tak, kami mengambil jalan untuk meneruskan seperti biasa lah. Jadi tapi pada masa yang sama kami faham lah yang berhenti operasi tu ada sebab-sebab dia, berbincang ada sebab-sebab dia. Jadi kita meraihkan semua lah. Jadi saya rasa itu pengalaman yang dan mematangkan kami lah. Dan lebih penting mematangkan volunteer-volunteer dan koordinator-koordinator kami yang lebih muda lah. Satu lagi saya rasa tentang projek banjir lah, Kampung Kandek. Banjir tahun lepas, di mana kita mengambil keputusan untuk menghantar bantuan lah ke Kampung Kandek di Besar. Dabung. Dan kami bukanlah terlatih dalam penyelamat ke dalam dia sebab kalau relief ni dia ada rescue, dia ada medik, lepas tu dia ada infrastruktur lah. Dia maksudnya yang membantu membina semula pondok apa semua. Jadi antara tiga orang yang ada pengalaman, tetapi macam secara keseluruhannya bukannya anak-anak pengalaman lah. Jadi pada masa yang sama kami lihat, dan ini daripada kawan-kawan kami yang selalu pergi disaster relief ni lah. Dia kata di Malaysia ni ada satu bahagian yang kurang. Maksudnya contoh dia kata, okey kalau apa-apa musibah berlaku, bencana berlaku dari segi medik kita ada Mercy contohnya. Dari segi structure relief, sebagai contoh kita ada Insaf. Ataupun banyak lagi lah pertubuhan. Mesti ada JPA, ada bomba apa semua. Dan dari segi sumbangan makanan pun banyak. Maksudnya bagi saya warga Malaysia ni sebenarnya sangat prihatin. Itu hakikat lah. Saya sangat percaya benda tu lah, dan saya ada buktinya, saya lihat dengan mata sendiri. Tapi kawan kami kata yang masak tak dia. Jadi kami ambil keputusan apa kata kita pergi, kita masak. Jadi saya tak pergi lah, saya nak kena tinggal kat sini. Diorang semua pergi, tinggal saya seorang. Jadi kawan-kawan ni semua boleh kata satu bas lah. Ada 40 orang. Satu bas 40 orang dengan ada four-wheel apa semua pergi sana. Dan membuat ada satu lori, satu bas, satu four-wheel kan. Pergi sana buat kerja bakti kat sana lah, memasak untuk penduduk kampung dan juga untuk pasukan perubatan dan juga pasukan bina semula lah. Dia antara pengalaman yang manis lah. Bila nak ikut setiap minggu manis. Dia bagi kita orang it's a long process lah. Even kalau kesilapan yang kita lalui is a good learning experience. Good learning experience lah. Kita tak anggap dia sebagai satu yang pahit yang macam tinggal. No, but actually apa yang kita dapat is a learning process lah. Betul. Sebab kalau kita nak menganggap itu sebagai pahit yang mematahkan, actually memang rugi lah. Sebab kita takkan move on. Kita akan, sebab kita bergerak as a team dan masing-masing ada aktiviti sendiri, kawan-kawan ramai. So kita pun bergerak sebagai kolektif. Maksudnya kalau kejayaan tu kita sama-sama berjaya, kalau silap tu kita sama-sama perbaiki lah. Jadi betul apa cakap Pak Wan tu, macam jangan takut bagi kesilapan. Dan kesilapan tu harus dipandang sebagai proses belajar lah. Jadi baru kita boleh ke depan. Dan yang penting bila tu lah, bergerak sebagai kolektif tu lah yang penting. And one more, is it kita dah faham lah why we do this thing. Sebab kalau kita tak faham itu asal-muasal sebab berada kan. Kalau kita tak clear itu, so masalah untuk kita nak memahami kenangan manis atau pahit ni, dia agak payah sikit lah kalau kita tak clear dengan apa yang kita nak buat. Kalau nak ikut pun kami pindah ke space ni boleh dikatakan suku keempat 2012 kan. Jadi sebenarnya daripada 2012, hujung 2012 ni kami dah berbincang nak buat projek ni, tapi tak mula-mula lagi.
Jadi kita hanya mula pada bulan Mac 2013. Tapi kita ambil masa yang agak lama saya kira untuk memperhalusi lah. Dia betul, jangan takut buat silap, kena berani gagal semua, tetapi jangan cincai. Itu yang penting lah, jangan cincai-cincai. Maksudnya tak buat apa-apa tu, dia kena ada strategi dan perbincangan dan kena meeting, berbincang lah, discussion apa semua, dan apa keputusan yang dia ambil kena ikut, kena hormat sebab kita dah buat keputusan bersama, jadi kita kena ikut. Macam itulah. Lama proses yang baru. Okay, terima kasih atas jawapan yang begitu menarik sebenarnya untuk saya, sebab saya memang tertarik apabila saudara berkata tentang jangan kita pandang benda pahit itu sebagai satu penghalang, sebagai satu orang kata batu loncatan. Itu saya memang tertarik dengan itu. Dan jangan kita takut dengan melakukan kesilapan, kerana kesilapan itulah yang mengajar kita akhirnya kan. Dan itu benar-benar lah dalam kehidupan kita memang selalu berlaku macam tu. Kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita berjaya, dan itulah lumrah hidup sebenarnya. Saya memang tertarik dengan kenyataan saudara sebentar tadi. Dan kita bergerak terus ke soalan ketiga kita, iaitu apakah harapan dan nasihat kepada generasi muda, terutamanya pelajar wanita. Disebabkan kita sekarang berada dalam sesi Ladies on Air, maka kita akan memberikan sedikit nasihat atau harapan daripada saudara untuk diberikan kepada golongan wanita ini. Bagaimana mereka boleh dalam boleh memberikan diorang punya contribution dalam persatuan ini dari segi direct ataupun indirect. Silakan. Untuk wanita, actually dalam perjalanan pun mulai proses yang agak banyak lah untuk pelibatan wanita ni. Sebab sekarang ni memang kita akui ramai wanita yang terlibat, yang bergerak aktif di dapur jalanan. Dan wanita-wanita yang bergerak aktif ni actually mereka ni memang sangat adil lah kan. And mereka berani untuk decide, untuk buat keputusan. Itu yang bagi saya crucial. Sebab kadang untuk buat keputusan ni pun dia memerlukan satu kematangan dan keyakinan yang tak semua orang ada. Even kadang cuba apa wanita yang banyak bekerja kat dapur ni, jadi mereka ni sekarang dah lebih memahami dan berani lah. Gitu. Maksudlah. Saya kalau nasihat ni, saya tak nak bagi nasihat lah. Saya belum cukup tua nak bagi nasihat ni. Jadi, tapi saya nak kongsi yang bahawa kalau kata untuk anak-anak muda apa semua, saya rasa saya tinggal lagi 2-3 tahun kan sebelum terpaksa letak jawatan sebagai anak muda. Tapi itu kalau ikut standard Malaysia yang progresif lah, 35 lah. Kalau ikut standard yang agak lapuk, 40 kan. Saya 32 tahun ni. Jadi apa yang saya nak kongsikan sepanjang ni adalah sebenarnya buat kerja bakti ni banyak dimensi-dimensi kelebihan, impact positif kepada orang yang buat. Itu yang saya selalu cakap kepada yang anak-anak muda, terutama sekali student. Macam saya sendiri, apa yang saya buat dalam perjalanan ni, saya secara individu saya tak melihat dia sebagai satu kerja amal jariah lah. Saya tak melihat dia sebagai charity. Tak, itu saya melihat dia sebagai solidarity kepada kawan-kawan miskin kota, dan juga saya sendiri memprotes lah tentang polisi pembahasan kemiskinan yang lapuk. Daripada masa yang sama, aktiviti-aktiviti macam ni ke, NGO ke apa-apa ke, dia apa antara impact, kesan positifnya kepada anak muda yang join adalah bina network, bina keyakinan diri, macam mana nak berkomunikasi, macam mana nak handle pressure, macam mana nak buat acara apa semua. Dan bila bekerja ni apa semua akan bercampur dengan ramai orang, dan mereka yang lebih, maksudnya yang lebih established, maksudnya dah ada, contohlah saya ambil contoh macam kalau budak-budak yang belajar law, korang tengah belajar law,
lepas dah belajar kau nak fikir chambering lah, kau nak fikir internship apa semua. Kalau kau terlibat dengan mana-mana NGO yang katalah NGO perjuangan hak asasi ke, NGO mempertahankan perlembagaan ke, dia akan bercampur lah, dia akan bercampur dengan lawyer-lawyer yang lebih senior yang dah ada firm apa sendiri. Jadi bila diorang tengok macam korang ni time student lagi dah bagus apa semua, provided that korang punya akademik cemerlang, korang senang cerita daripada first year korang dah orang kata yang bakal majikan korang ni dah nampak lah yang dia nak ambil korang apa semua. Jadi itu antara kesan-kesan positif dia lah. Tapi bagi saya itulah belajar macam mana nak komunikasi, keluar lah daripada keselesaan sebagai seorang student dan apa semua. Kalau bagi saya macam sampai saya nak kongsikan kepada pendengar-pendengar wanita adalah jangan takut dah jadi pemimpin lah. Maksudnya jangan, kita mungkin tak tahu lah sebab masyarakat timur ke, Nusantara ke, Melayu ke, Islam, kita ada satu pemahaman yang salah dan pemahaman yang kolot bahawa wanita tak boleh memimpin lah. Dan saya sangat tak percaya benda ni lah. Saya rasa yang boleh memimpin adalah orang yang boleh memimpin lah. Kisahlah jadinya dia apa. Dan saya pun melihat macam mak saya sendiri pun seorang berkejaya apa semua, kakak saya pun berkejaya apa semua. Jadi macam bagi saya wanita jangan takut memimpin, jangan takut bersuara. Dan kerana saya nampak satu organisasi kalau dia ada gender balance, maksudnya lelaki dan wanita tak kata sama pun lah. Kalau ikut negara ni wanita majoriti dia lelaki kan, sebab ada keseimbangan kat situ lah, dia punya balance ada kat situ. Kalau organisasi tu terlampau banyak lelaki, dia akan jadi macam ni, jadi katalah dia akan jadi macam A. Kalau organisasi tu jadi banyak sangat wanita, dia akan jadi macam B. Jadi gender balance tu penting. Dan bagi saya wanita sendiri, pendengar wanita ke apa, siapa penggerak apa benda, gerakan ke apa-apa, jangan takut untuk ke depan lah, jangan takut untuk memimpin lah. Terima kasih atas jawapan yang diberikan, jawapan yang bernas sekali oleh saudara-saudara. Betul kata saudara sebentar tadi, sebenarnya pemuda dan pemudi ini perlu bersatu padu sebab sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah kita, pemuda tiang negara, pemudi tak ingatlah pemudi okey tak ingat, tapi orang kata nak mengatakan bahawa kedua-dua jantina ini harus bersatu padu dalam apa jua, dalam rumah tangga secara general ataupun secara meluasnya dalam persatuan seperti perjalanan yang dikatakan tadi. Dan kita bergerak pula ke soalan yang terakhir, soalan keempat dan yang terakhir. Soalan yang keempat dan yang kedua terakhir, bagaimana untuk para pelajar secara generalnya, lelaki atau perempuan, mahu turut serta menyumbang dalam dapur jalanan ini? Boleh saudara-saudara perincikan? Okey. Silakan Adil. Okey, saya lagi suka if bukan perlu menyumbang ke dapur jalanan. Saya lagi suka if kalau anak muda di luar sana, di mana-mana lah, kritis dan kritikal dengan apa yang ada di feeling dia dan buat something. Sebab actually benda tu bukannya, kita kadang anak muda ni terlampau mudah mengikut tau. Dia bila nampak trendy benda trendy, macam nak buat pasal masak dapur jalanan, semua nampak dapur jalanan. Bila nampak pasal ni nak buat buku jalanan contoh, semua nampak buku jalanan. Tapi dia ada benda yang kadang anak muda ni dia kurang satu analisis mengenai keadaan setempat. Dia tak tahu mengenai apa masalah yang berlaku dekat keliling dia, apa masalah yang berlaku dekat tempat dia tinggal tu. Contoh macam seorang anak muda ni tinggal dekat kampung A. Kampung A ni ada masalah sampah. Tadi bila kampung B ni ada masalah perkauman. So dia, kalau kata anak muda dekat kampung A and B ni tak faham mengenai masalah situasi setempat, tapi dia pergi buat dapur jalanan gitu. And yes, actually memang kalau kena point dia tu,
kena macam idea untuk kawan boleh buat perjalanan. Contoh beri makan untuk semua kaum datang makan. Tapi untuk yang sampah ni macam mana pula? Tak kita nak buat benda yang sama kan? So bagi saya anak muda itu perlu kritis dengan perlu aware dengan apa yang jadi sekeliling dia. And jangan takut untuk membuat something lah. Even benda tu kecil pun, even persatuan membasuh jamban, persatuan membasuh tandas masjid. Itu kritikal tu. Kritikal sebab ni bagi kat masjid ni foto tandas. Tapi kalau malu kau. Jadi dia asalkan anak muda faham mengenai isu tempatan lah. So dari situ baru dia dapat bergerak mudah, dia masyarakat senang untuk support dan membantu sama lah. Sebab kalau kita ikut trend macam sini buat dapur, kita nak tolong dapur, dia malah tu jauh dekat Perlis, dekat Melaka boleh kan. Apa tadi? Lantan. Jadi yes, it's good. But kita faham mengenai situasi itulah. Saya menerima semua pertolongan yang datang nak membantu. Tapi sama-sama kita jangan lupa mengenai masalah sempat yang berlaku di sekitar kita. Sebagai contoh, and one more thing, apa yang kita tertarik, yang apa yang kita cerita sikit lah mengenai apa yang kita dapat di perjalanan. Bila kita mengutarakan mengenai permasalahan pendidikan, and ada sekelompok anak-anak kawan yang buat kerja kita suggest buat tuition cuma. So yes, dia tak just gantung ke dapur je lah. So at least dari situ dia ada benda-benda lain dia buat. And betul ke? Itulah. And yes, kalau nak bantu, yes boleh dari sudut kewangan, dari sudut bahan mentah memang kita terima lah. Dia rujuk Facebook kami. Boleh rujuk kita punya diterangkan secara Facebook kat bahagian notes tau. Dia kecil je bahagian notes tu. Bahagian ebak tau, kecil je video, klik je tu. Semua ada account bank apa semua. Kita ada buat, kita ada panjang ada punya keterangan tu. Tapi kalau apa-apa boleh PM ke kita punya Facebook and tanya soalan lah, email ke. Bagi saya pula macam kami pun mula-mula masa kami bermula saya rasa first serving pun, first food sharing pun dalam 30 orang ke kan. Tak ramai pun, kami serve capati dan tak trendy pun. Tapi kami buat juga Cuma saya setuju apa Pak Wan cakap jangan terlampau ikut trend lah. Dia orang yang cool ni, yang hebat ni, dia memulakan trend lah, dia tak ikut kan. Dan betul lah, apa yang Dapur Jalanan buktikan adalah tak kisah lah, walaupun anak muda yang tak ada pengalaman, yang tak pernah terlibat dengan aktivisme pun, dia boleh memulakan sesuatu aktiviti atau satu projek. Projek masyarakat, projek kerja bakti. Dia sangat mudah, kena cari kawan-kawan yang like-minded lah kan, yang sekepala. Dan 5-6 orang boleh start projek tu lah. Contoh kalau kata taman atau rumah atau perumahan atau kampung ada masalah sampah, boleh memulakan projek recycle apa semua. Jadi banyak macam kita punya impian lah, satu Malaysia ni macam setiap tempat, setiap kampung ada projek-projek komuniti je sendiri lah. Tak kisahlah projek muzik ke kan, mengajar muzik kepada budak-budak ke apa-apa, terpulang lah projek seni ke, projek kita semula. Kalau nak buat Dapur Jalanan pun boleh, tapi kira macam Pak Wan cakap fahami apa isu setempat dan bertindak ke situ lah. Tapi yang paling penting sekali, kejayaan Dapur Jalanan itulah sebenarnya menunjukkan benda ni boleh dibuat. Itu je sebenarnya. Bukan kami nak satu negara ni semua ada Dapur Jalanan. Macam saya secara individu, bagi saya tahun ni kami menyambut ulang tahun ketiga. Bagi saya, kalau saya secara jujur dan terang saya cakap kat sini, saya tak nak Dapur Jalanan menyambut ulang tahun ke-5. Maksudnya 5 tahun tu bagi saya maksimum lah satu projek tu. Maksudnya kalau dah 5 tahun
masih polisi pengurangan kemiskinan macam ni, Datuk Bandar di BKL pun masih degil, Menteri Wilayah dan Kesihatan Bandar pun masih tak tahu macam mana nak tak tahu menahu lah tentang tanggungjawab dia. Saya rasa kita ni macam gagal lah. Sebab kita tengok macam kalau setiap ni nak raya haji kan, macam kalau hari raya ada jamaah hari raya untuk yang mereka ni panggil kerendangan lah, kami panggil warga miskin kota kan. Ke Christmas ada jamuan, Deepawali ada jamuan, sekali jamuan dengan kemahnya dengan apa semua belanja berpuluh-puluh ribu ringgit. Tapi kalau duit tu diberikan kepada buat sesuatu yang lebih berkesan, buat rumah-rumah perlindungan ke apa semua, lagi bagus. Ada sekali tu Christmas tahun lepas kan, dia kawan-kawan dia bagi blender kat kawan-kawan miskin kota kami kan. Dia bagi blender, macam mana diorang rumah pun tak ada, dia nak cucuk blender tu kat mana kan. Satu blender tu RM8. Itu yang saya masukkan. Jadi selagi ada kebodohan-kebodohan macam ni memang masalah lah. Dan saya pun tak nak, maksudnya ada perjalanan ni menyambut ulang tahun ke-5 lah. Maksudnya ulang tahun ke-5 tu maksimum lah. Sebab ni satu projek tentang protes tentang polisi pembersihan kemiskinan yang lapuk. Mungkin lepas tu kita buat projek lain. Seperti mana yang Pak Wan cakap, macam daripada dapur jalanan ni, sebab selepas habis aktiviti kami hari Ahad dalam pukul 6.45 tu habis, kita akan buat discussion. Bila cakap pasal kemiskinan, timbul bila orang yang kawan-kawan yang mengatakan antara sebab berlakunya kemiskinan ni sebab pendidikan. Jadi kita kena buat something. Maksud mereka ni pula bukan kami lah, bukan koordinator yang co-founder apa semua. Mereka ni boleh kata generasi kedua. Mereka mengatakan kita kena buat tuition percuma. Jadi mereka pun memulakan projek tuition percuma di bangsa utama. Jadi itu menunjukkan apa yang saya cakap awal tadi lah, bahawa betapa mudahnya untuk memulakan suatu projek, lebih lagi kalau projek tu projek masyarakat dan projek kerja bakti lah. Yang penting mula dan ada satu core team lah, funding ke apa benda tu akan datang kemudian. Kalau betul-betul kerja keras, betul-betul garis tu tuntas apa semua, memang akan ada lah, tak risau lah. Dan kalau ada beberapa projek nak bincang ke, nak minta pandangan ke, boleh lah contact kami anytime. Boleh. Kita akan cuba memberi sikit penangan je lah. Buat dulu tak apalah, korang buat lah. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang begitu mendalam untuk saya, kerana betul apa yang diperkatakan oleh saudara sebentar tadi. Betul, kita sebenarnya perlu conscious dengan conscious dengan keadaan sekeliling kita, dengan problem-problem yang ada di sekeliling kita, dan kita harus bergerak dengan bersama rakan-rakan untuk memberi solusi atau memberi solusi lah kepada problem-problem yang berada di sekitar kita pada hari ini, yang kita lihat mungkin salah orang ni, tapi sebenarnya kita sendiri boleh bergerak sendiri untuk memberikan solusi tersebut. Betul-betul yang menarik perhatian saya lah apa yang diperkatakan oleh saudara sebentar tadi. Dan sebenarnya ini soalan personal daripada saya. Dan yang terakhirlah untuk Ladies on Air ni, ada tak sebenarnya bibit-bibit perasaan untuk mencipta persatuan yang baru, seperti mana yang saudara kata tadi, mungkin akan memulakan persatuan yang baru untuk memberi solusi kepada problem yang lain. Maka ada bibit-bibit perasaan ini dia akan membuahkan dalam dalam masa yang terdekat ke persatuan yang baru ini, ataupun daripada dapur jalanan ini mungkin akan diperluaskan aktiviti-aktiviti yang baru. Bagaimana itu, saudara? Boleh memberikan sedikit? Silakan. Okay. Actually dapur jalanan ni is salah satu projek lah yang kita gerakkan ada kelab bangsa utama. So dalam kelab bangsa utama tu actually pun banyak aktiviti yang kita buat, and mostly idea dia actually untuk empowerment anak-anak muda. Salah satu dia macam radio bangsa, dan kuliah bangsa, kelab filem bangsa. Yang bangsa-bangsa tu lebih kurang sinilah dia punya root dia kan.
Tapi dia nama je bangsa ni bukan bangsa Telawi, bangsa utama, bangsa belakangnya. Bangsa dia belakang arti bangsa. Masa utama. Bukan bangsa Telawi je. And kita actually menggerakkan benda-benda tu actually mulai minat macam film dan mulai medium-medium yang berlainan. Macam kuliah dan screening, forum, cuma kita structurekan benda tu lah. So kita untuk mudah kita nak bergerak and kita tahu siapa yang akan menguruskan hal ini. Sebab apa? Untuk melalui proses-proses ni, untuk melalui satu proses perubahan tu, kita bukannya meletakkan satu garis sajalah untuk melakukan proses tu. Jadi dia memerlukan banyak sokongan-sokongan lain. So kita nampak beberapa cabang yang kita perlu untuk kita gerakkan dan perlu untuk perkhidmatan anak-anak muda turut serta terlibatlah. Dah lama apa? Okey. Dah habis lah? Habis lah. Ada tambah? Ada tambah lagi? Dia perjalanannya adalah projek. Kami lihat sebagai projek, sebagai satu gerakan, bukan pertubuhan apa semua. Macam kami yang cakap awal tadi, dia lebih pada pengenalan produk tadi. Kalau mahu kepada anak-anak muda ni apa semua, sebab yelah kadang-kadang ada yang segan kan apa semua kan. Macam banyak lagi pertubuhan kat Malaysia ni. Malaysia ni salah satu yang bagus ni, banyak NGO dan banyak apa semua. Contoh, saya bagi contoh yang saya tahulah. Ni yang saya tak tahu lagi banyak. Macam kalau kata ada macam Muslim Aid, ada kalau nak masuk soup kitchen yang lebih teratur, yang lebih macam establish, kecara ada, pertiwi ada, ataupun nak pergi yang macam lebih kritikal, food bombs ada. Jadi pelbagai NGO ni pelbagai dan terpulang lah nak ada apa semua macam yang Pak Wan cakap tadi, kira payung utamanya adalah Kelab Bangsa Utama lah. Dan sebab kami percaya untuk memperkasakan anak muda ni atau empowering youth ni, yang paling utama sekali adalah dengan memberi mereka peluang dan tanggungjawab lah. Kita boleh bercakap, berdiskusi, berforum apa semua, boleh, tak ada masalah. Tapi sampai tetap dia akan tepu. Saya itu pengalaman kami lah, daripada 2010, macam saya daripada 2009 pergi diskusi, bercakap, dengar orang cakap, saya bercakap. Pak Wan bercakap, saya pula bercakap. Saya bercakap, Pak Wan dengar, Pak Wan cakap, saya dengar. Tapi sampai tahap macam kalau nak ikut ni semua dah selesai lah masalah negara ni kan. Jawab ya teh. Tapi ke mana pula kan? Jadi perlunya ada projek-projek sebegini lah. Dan yalah, anak muda ni banyak tenaga, banyak kegelisahan, ada dia punya angst, ada dia punya aggression. Jadi dengan adanya projek-projek sebegini, that kind of energy, angst, aggression, dia punya kegelisahan akan pergi ke situ lah. Jadi it's a positive for your mental health pun sebenarnya. Tapi macam saya kata lah, pengalaman saya yang saya nak kongsikan, empowering youth ni yang paling utama adalah dengan memberi mereka tanggungjawab, biar mereka buka. Dia kelab lah, kalau persatuan ni dia terlampau, bagi sepandangan saya pribadi, terlampau rigid. Maksudnya nak kena register LOS, nak kena buat AGM, nak kena report apa semua kan. Boleh lah sampai tahap nanti kalau rasa nak ke situ, tak ada masalah. Kalau ada perjalanan pula, projek seterusnya, itulah kita akan buka satu division relief lah. Maksudnya kalau ada bencana-bencana, musibah berlaku, kita akan hantar satu pasukan relief lah yang tumpuannya adalah untuk masak lah. Tak kisahlah kalau tengok apa kemampuan lah. Kalau berlaku di sekitar KL sebagai contoh, kalau ada tanah runtuh ke rumah terbakar ke, kita ada JPA, kita ada bomber. Macam saya pun kecil-kecil dulu cita-cita nak jadi bomber, tapi tak kisah payah. Jadi macam kawan saya kata lah, semua ada. Rupanya yang tak ada tukang masak. Jadi kita ada peluang untuk bekerja bakti, membantu, dan dengan dia masak lagi okey lah. Tapi dia masak biasa-biasa, nasi goreng ke, sardin ke apa semua. Asalkan ialah pasukan penyelamat dan pasukan ni, itulah projek seterusnya lah. Division relief lah, relief division lah. Nama pun tak finalize lagi lah, dah pergi kandai air tu kan.
Baiklah, terima kasih atas jawapan kita menarik. Betul sebenarnya kita kena dalam ilmuanwi kita kena mencari apa masalah yang bukan masalah atau apa lagi yang kelemahan bukanlah kelemahan, cuma perkara yang tak cukup lagi di dalam orang kata dalam untuk membanteras segala masalah yang kita ada sekarang ni. So kita cari macam kelab dapur jalanan ini, mereka dapat mengetahui bahawa pada satu masa tu tak cukup tukang masak. So dari situ dapur jalanan ini dicipta, dan daripada situ kita boleh mengambil inspirasi juga untuk kita mencari satu sudut supaya kita boleh masuk dalam untuk membanteras bersama masalah-masalah sosial yang ada pada sekitar kita pada hari inilah. Dan sebenarnya begitu menarik apa yang saudara-saudara telah bincangkan, telah berikan kepada kami pada hari ini. Dan dari situ kerana soalan pun telah tamat, telah habis, dan saya berterima kasih berjuta-juta terima kasih kepada saudara-saudara atas pemberian, atas diskusi yang telah diberikan oleh saudara-saudara sebentar tadi. Moga kepada para pendengar LOA pada sesi kali ini mampu mendapat inspirasi ataupun orang kata sebagai batu loncatan untuk kita berani untuk membuat lagi pembaharuan atau untuk membanteras segala masalah yang ada pada hari ini, kerana kita tengok memang betul-betul banyak masalah, cumanya kita sama ada kita mahu atau tidak untuk bergerak membanteras masalah ini. Dari situ saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada saudara Muhammad Ezwandi atau dikenali sebagai Pak Wan, dan juga saudara Abdul Hadi Khalid atas sesi kali ini. Jadi dengan itu kita berjumpa pada minggu hadapan dengan penceramah yang lain, dan itu sahaja pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.